Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sehat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu mengenai jenis imbuhan akhiran. Cikgu harap kamu dapat bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah itu imbuhan akhiran? Imbuhan akhiran diletakkan di akhir perkataan. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan akhiran ini boleh menerbitkan perkataan baharu dan membawa maksud yang berbeza daripada asal kata dasarnya. Sekarang, mari kita mengenali bentuk-bentuk imbuhan akhiran. Antaranya ialah an, i, dan kan. Cikgu harap kamu dapat mengenal pasti dan mengetahui bentuk-bentuk imbuhan akhiran dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita memahami dan mendalami imbuhan akhiran an. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan akhiran an ini adalah membentuk kata terbitan, iaitu kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. Lihat contoh perkataan yang telah cikgu nyatakan di situ. Yang pertama, laut. Laut merupakan kata nama. Apabila menerima imbuhan akhiran, maka menjadi lautan. Dan lautan itu sebagai kata nama. Lihat yang kedua, bangun. Bangun ialah kata kerja. Apabila bangun ini ditambahkan ataupun disambungkan dengan imbuhan akhiran an, maka menjadi perkataan bangunan. Bangunan ini ialah kata nama. Ketiga, manis. Manis merupakan kata adjektif. Apabila manis ini menerima imbuhan akhiran an, maka menjadi perkataan manisan. Dan manisan itu merupakan kata nama. Jelas di sini menunjukkan bahawa imbuhan akhiran an ini boleh membentuk kata terbitan yang baharu. Seterusnya, penggunaan imbuhan akhiran an pada nombor mestilah dijarakkan. Lihat contohnya di situ. Pertama, tahun 90-an. Yang kedua, awal tahun 80-an. Dan yang terakhir, tahun 70-an. Seperti di situlah cikgu sudah menunjukkan cara penulisan imbuhan akhiran an pada nombor. Kemudian, lihat di situ penggunaan imbuhan akhiran an pada kata bilangan tidak boleh diletakkan kata bilangan yang lain. Maksudnya di sini, murid-murid tidak boleh menulis
perkataan yang menerima imbuhan akhiran an ini, iaitu kata bilangan bersama kata bilangan yang lain, maksudnya bersebelahan. Lihat contoh supaya kamu nampak jelas. A juta. Apabila menerima imbuhan akhiran menjadi jutaan. Betul. Yang salahnya ada di bawah. Setengah jutaan. Setengah merupakan kata bilangan. Jutaan kata bilangan. Tidak boleh bersebelahan. Lihat kedua. Ribu. Ribu menerima imbuhan akhiran an, jadi boleh diterima. Yang tidak boleh diterima seperti di situ, beberapa ribuan. Salah ya di situ. Sebabnya beberapa merupakan kata bilangan, ribuan kata bilangan juga. Maka di sini tidak boleh ditulis seperti itu. Oleh itu, cikgu haraplah kamu dapat memahami penggunaan imbuhan akhiran an dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita melihat dan memahami contoh-contoh ayat yang menggunakan perkataan imbuhan akhiran an. Lihat yang pertama, lautan. Contoh ayat, lautan luas yang terbentang itu direnangi oleh beliau. Kedua, bangunan. Terdapat banyak bangunan yang tinggi di Kuala Lumpur. Ketiga, manisan. Puan Devi membeli manisan sempena perayaan Taipusam. Keempat, tahun 90-an. Contoh ayat, penyanyi popular itu pernah mengadakan persembahan nyanyian sekitar pada tahun 90-an. Kelima, jutaan. Contoh ayat, jutaan ringgit telah dilarikan oleh perompak itu. Dan yang keenam, ribuan. Ribuan penonton menghadiri perlawanan bola sepak itu. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan perkataan berimbuhan akhiran an dalam ayat dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita mempelajari dan memahami penggunaan imbuhan akhiran i. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan akhiran i ini adalah untuk membentuk kata kerja transitif pada perkataan. Kita lihat yang pertama di situ, baiki. Baiki mempunyai kata dasarnya iaitu baik. Apabila menerima imbuhan akhiran i, maka menjadi baiki. Contoh ayat, baiki telefon saya yang rosak ini. Kata Ida kepada Lim. Lihat di situ, selepas perkataan baiki, perlu diletakkan objek supaya pembaca dapat mengetahui maksud perkataan yang disampaikan oleh seseorang itu. Baiki apa? Baiki telefon. Maka itu menjadi kata kerja transitif. Lihat yang kedua, pelajari. Pelajari ini mempunyai kata dasarnya iaitu pelajar. Apabila menerima imbuhan akhiran i, maka menjadi pelajari. Lihat contoh ayat, pelajari ilmu di sekolah dengan bersungguh-sungguh untuk berjaya. Lihat di situ, pelajari sudah pun menjadi kata kerja transitif kerana perlu adanya objek selepas perkataan tersebut ataupun perkara iaitu ilmu. Seterusnya yang ketiga, jauhi. Jauhi ini sudah pun disambungkan dengan imbuhan akhiran i, maka menjadi jauhi. Kata dasarnya jauh. Kita lihat contoh ayat, jauhi diri kamu daripada najis dadah. Nasihat Cikgu Salmah kepada pelajarnya. Yang keempat, layani. Layani
mempunyai kata dasarnya iaitu layan dan menerima imbuhan akhiran i, maka menjadi layani. Contoh ayat, kita perlu layani tetamu yang datang ke rumah dengan sebaiknya. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan akhiran i dalam perkataan dan juga contoh ayatnya dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali imbuhan akhiran kan. Imbuhan akhiran kan ini adalah untuk membentuk kata kerja transitif pada perkataan yang telah disambungkan dengan imbuhan tersebut. Contoh yang pertama, ambilkan. Ambilkan ini mempunyai kata dasarnya iaitu ambil. Apabila menerima imbuhan akhiran kan, maka menjadi ambilkan. Contoh ayat, ambilkan pinggan untuk aku, kata Meon kepada Din. Lihat di situ, ambilkan sudah pun menjadi kata kerja transitif kerana menerima imbuhan akhiran kan, dan perlu diletakkan perkataan ataupun objek selepas itu iaitu pinggan. Yang kedua, guntingkan. Guntingkan ini mempunyai kata dasarnya iaitu gunting. Apabila menerima imbuhan akhiran kan, maka menjadi guntingkan. Contoh ayat, guntingkan gambar ini dengan berhati-hati. Lihat di situ, guntingkan sudah pun menjadi kata kerja transitif kerana menerima objek selepas itu iaitu gambar. Lihat yang ketiga, tidurkan. Kata dasarnya iaitu tidur, maka menjadi tidurkan setelah menerima imbuhan akhiran kan. Contoh ayat, tidurkan bayi itu supaya dia tidak menangis lagi, pesan ibu kepada anaknya. Lihat yang keempat, asahkan. Asahkan ini mempunyai kata dasar iaitu asah. Apabila menerima imbuhan akhiran kan, maka menjadi asahkan. Contoh ayat, tolong asahkan parang itu untuk aku, kata Khairul kepada pekebunnya. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan akhiran kan pada perkataan beserta contoh ayatnya dengan sebaiknya. Sekarang tiba masanya cikgu mahu menguji murid untuk menjawab soalan berdasarkan pembelajaran pada hari ini mengenai imbuhan akhiran. Oleh itu, murid diminta untuk mengisikan tempat kosong dalam ayat dengan perkataan imbuhan akhiran di bawah. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini adalah jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi. Adakah jawapan kamu semuanya betul? Cikgu ucapkan tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul. Kepada murid yang masih belum berjaya, teruskan berusaha. Jangan putus asa ya murid. Sekarang, cikgu mahu kalian untuk menjawab soalan aneka pilihan. Murid diminta untuk memilih jawapan yang betul. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini adalah jawapan berdasarkan soalan yang telah kalian jawab sebentar tadi. Adakah jawapan kalian semuanya betul? Tahniah cikgu ucapkan. Kepada murid yang masih belum berjaya, sila ulang kaji dan jangan putus asa. Nampaknya
sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan